Keindahan Gua Sireh, gamit hati pelancong dan Tafiz TVET makin dapat sambutan. Antara paparan dari Kedah bersama Siti Zaidah Osman. Silakan Siti. Terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kastam Kedah membuka 57 kertas siasatan melibatkan pelbagai kesalahan penyeludupan antara tempoh 1 Januari hingga 15 Februari lalu, manakala 2 kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Pengarahnya Nur Izzah Abdul Latif berkata ia melibatkan nilai keseluruhan rampasan 1.012 juta ringgit dan duty atau cukai dianggarkan RM538,000. Tahun lepas 547 kertas siasatan dibuka melibatkan anggaran nilai rampasan 11.92 juta ringgit dan duty atau cukai terlibat dianggarkan 8.193 juta ringgit. Kami ingin terus menyeru kepada orang ramai untuk bersama-sama membantu JKDM dengan menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti penyeludupan dengan menghubungi talian bebas tol Kastam 1-800-88-8855 atau tuan-tuan dan puan bolehlah pergi ke pejabat Kastam yang terdekat. Kami menjamin identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan. Gua Sireh yang terletak di Kampung Padang Cik Mas Baling kini berwajah baharu selepas kerja naik taraf siap dilaksanakan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ramlan Harun, projek Eko Pelancongan Desa Lestari Gua Sireh merupakan salah satu daripada 165 projek Desa Lestari yang dilaksanakan sejak 2013. Antara kemudahan yang dinaik taraf, laluan pejalan kaki atau TT sepanjang 400 meter dan pagar di dalam gua. Jadi di bawah program ini kita harap kita dapat membantu sedikit sebanyak masyarakat desa di kampung ini untuk sama-sama berkongsi hasil daripada spillover daripada aktiviti pelancongan yang ada di kampung Gua Sireh ini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kedah yang terus sama banyak membantu pelbagai lagi jalan masuk dan sebagainya ke sini. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan projek berkenaan. Gua sepanjang 460 meter itu diuruskan Koperasi Eko Pelancongan Gua Sireh. Dalam tempoh sebulan selepas dinaik taraf, ia berjaya menarik kira-kira 1,000 pengunjung dalam dan luar negara. Dalam Gua Sireh ni kita ada pot-pot yang cantik, pot-pot yang tertentu. Mula-mula kita masuk ke pintu Gua Sireh, kita akan jumpa mula-mula sekali Sireh Junjung. Stalagmit ia berbentuk Sireh Junjung. Lepas tu kita akan jumpa pengisar tepung. Lepas tu kita akan jumpa galeri gum. Kita masuk lagi, kita akan jumpa pentas. Kita akan jumpa perahu patah. Kita pergi lagi, kita jumpa ke Datar Rahlam, Bukit Kristal, Bukit Minila dan banyak lagi tempat-tempat yang menarik dalam gua yang selalunya pengunjung untuk bergambarlah. Bayaran masuk dikenakan mengikut kategori umur. Membuka peluang kepada pelajar tahfiz mempelbagaikan kemahiran. Program tahfiz TVET yang diperkenalkan semakin mendapat sambutan. Tidak terkecuali Ma'had Tahfiz Zul Muhammadi yang terletak di Taman Bistari Utama Sungai Lalang dekat Bidong. Pengasasnya, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad menyambut baik usaha untuk memastikan pelajar tahfiz tidak hanya tertumpu kepada bidang agama semata-mata. Sebaliknya turut diperlengkapkan dengan kemahiran tinggi. Mereka telah menghabiskan hafalan Al-Quran kelangsungan kehidupan mereka itu. Jadi antaranya adalah kita cuba untuk bekerjasama dengan program yang dilakukan oleh kerajaan, antaranya TVET yang mana sekolah vokasional kerjasama dengan sekolah vokasional. Bagi tenaga pengajar dan pelajar tahfiz, usaha tersebut sesuatu yang baik untuk masa depan mereka. Bagi saya memang sokong sangatlah. Sebab selain pada pengajian ilmu agama ni, mereka boleh kemahiran dari segi otomotif ataupun wiring, elektrik ataupun memasak. Alhamdulillah, pelajar di sini diterbiah dengan kebaikan amal. Rasa seronok dan teruja lah. Dapat ilmu baru kan, dapat pengalaman baru. Rasa macam seronok lah. Boleh nak belajar lagi, dapat menambah ilmu kemahiran lagi dan tambah pengalaman lagi. Ma'had Tahfiz Zul Muhammadi mempunyai 4 tenaga pengajar dan 28 pelajar berusia 12 hingga 17 tahun.
Laporan itu mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Saya Siti Zada Osman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih. Jabatan Alam Sekitar Kedah mengenakan tindakan penahanan operasi kelengkapan terhadap sebuah premis yang menjalankan aktiviti pembukusan bahan kimia di kawasan perindustrian Sungai Petani. Pengarahnya Sharifah Zakiah Said Sahab berkata pihaknya telah menjalankan pemantauan mengesan premis berkenaan disyaki melepaskan efluen yang tidak mematuhi had yang ditetapkan. Pemeriksaan lanjut juga mendapati premis itu menjalankan aktiviti menerima bekas-bekas bahan kimia terpakai dan membersihkannya serta diisi dengan bahan kimia baru sebelum dihantar kepada pembeli. Sebarang aktiviti pensetoran luar tapak atau pemerolehan kembali buangan terjadual memerlukan kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling dan kelulusan lesen di bawah Seksyen 18 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Premis itu dikenakan tindakan penahanan operasi kelengkapan di bawah Seksyen 38(1)(a) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. 361,236 tin minuman keras dianggarkan bernilai 6.16 juta ringgit termasuk cukai dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Pulau Pinang. Pengarah Kastam Negeri Roslan Ramli berkata, kesemua minuman keras itu diseluduk masuk menggunakan 7 kontena dipercayai milik 3 syarikat tempatan. 7 kontena itu dikesan secara berasingan di Pelabuhan Utara, Pelabuhan Kelang, Selangor pada 31 Januari dan 7 Februari lalu. Seorang ejen perkapalan berusia 30-an turut ditahan bagi membantu siasatan. Rampasan 7 kontena yang mengenangi minuman keras jenis bir kita tangkap di Pelabuhan Kelang yang bernilai RM968,881.20 yang melibatkan cukai sebanyak 6.164 juta melibatkan 7 kontena. Hasil siasatan awal mendapati kesemua kontena dikendali syarikat perkapalan yang mempunyai cawangan di Pelabuhan Kelang dan diimport oleh syarikat berstatus sendian berhad di Selangor. Kes siasat mengikut Seksyen 135(1)(i) dan Seksyen 135(1)(g) Akta Kastam 1967. Konsep adil dan ihsan menerusi wakaf merupakan instrumen utama dalam memperkasakan agenda pembangunan Islam sekaligus memastikan kelestarian wakaf terus terpelihara. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid mahu instrumen wakaf diperkasakan dengan ide-ide inovatif baru. Ini supaya wakaf terus relevan dalam menjamin kemaslahatan ummah Pulau Pinang. Fungsi wakaf Pulau Pinang ini luas. Jadi sejak daripada tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan pembangunan yang positif. Malahan dengan kita lancarkan projek demi projek dan kita perkasakan wakaf Pulau Pinang yang kita akan umumkan pada 1 bulan Mac ini berlaku penstrukturan dari segi aspek struktur wakaf di antara Majlis Agama Islam dan juga wakaf Pulau Pinang bagi memperkasakan urus takbir dan juga tata kelola wakaf di negeri Pulau Pinang. Gagal patuh syarat ditetapkan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, lebih 1,000 nelayan dihentikan pemberian subsidi petrol dan diesel. Ini termasuk syarat turun ke laut selama 120 hari dalam tempoh setahun dan aktif menjalankan kerja-kerja tangkapan ikan bagi melayakkan terima bantuan tersebut. Setiap bulan akan ada pemutihan. Setiap bulan ada pemutihan. Jadi kita strict dengan syarat yang kita telah tetapkanlah. Tidak ada kompromi tentang syarat itu. Jika mereka tidak aktif, atau mereka ada kerja part time atau mereka dah tak ke laut, kita akan bagi kepada nelayan pula yang layak. Terutamanya golongan muda lah yang baru menjadi nelayan dan mereka berharap kepada bantuan sara hidup dan juga insentif minyak subsidi. Berdasarkan rekod LKIM, 86,000 nelayan berdaftar, 36,000 daripadanya merupakan penerima subsidi yang layak.
Beliau ditemui pemberita selepas program anak nelayan kembali ke sekolah di Kuala Sungai Baru Simpang 4. 100 anak nelayan menerima bantuan persekolahan dengan setiap seorang membawa pulang kupon tunai bernilai RM100 dan kelengkapan sekolah. Pameran zoologi seni taksidermi memberi peluang kepada pelancong mempelajari ilmu pengawetan khazanah fauna. Exko Pelancongan Negeri Perak, Loh Zi Yi berkata, pameran itu bertepatan dalam menyemarakkan lagi sambutan ulang tahun ke-150 Bandar Taiping. Menurutnya, pameran berunsurkan budaya dan warisan itu bakal meningkatkan potensi muzium sebagai antara penyumbang sektor pelancongan. Tetapi ia juga merupakan antara yang terawal yang terlibat dalam seni atau ilmu taksidermi ini. Jadi kalau kita boleh lihat dalam pameran-pameran yang di dalam tu, so dia merupakan spesimen-spesimen daripada antara yang terawal di dalam rantau ni. Jadi kita boleh lihat apa yang ada di sini pada zaman itu. Pameran tersebut berlangsung selama 3 bulan hingga Mei depan. Program jualan agro madani di Perlis meraih nilai jualan RM408,000 setakat ini. Ia hasil daripada 38 program yang dilaksanakan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama di seluruh negeri berkenaan. Penganjuran program itu diteruskan di Agro Bazaar Rakyat Borong Wan, Feltra, Lubuk Sirih Titik Tinggi hari ini. Lebih 100 set kombo madani yang disediakan habis terjual hanya dalam tempoh sejam program berlangsung dari pukul 10 pagi tadi hingga 10 malam ini. Menurut pengurus Agro Bazaar Rakyat Borong Wan, Wan Muhammad Syafizan Wan Nan, set kombo madani yang ditawarkan mengandungi barangan keperluan harian bernilai RM25. Katanya inisiatif kombo madani diperkenalkan Fama dalam usaha membantu pengguna membeli barangan harian pada harga yang berpatutan. Program jualan agro madani merupakan intervensi kerajaan untuk mengukuhkan rantaian bekalan makanan selain membantu menangani kos sara hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar. 150 pemilik motosikal tidak melepaskan peluang mendapatkan perkhidmatan menukar minyak hitam secara percuma yang disediakan Giat Mara Arau. Program berlangsung selama 2 hari itu dianjurkan bersempena Hari Bertemu Pelanggan Mara Perlis. Menurut pengarah Giat Mara Negeri Harun Razi, program tersebut melibatkan 8 pelatih kursus teknologi motosikal. Program tersebut katanya merupakan tanggungjawab sosial Giat Mara kepada komuniti setempat. Selain mendekatkan pelatih dengan komuniti, usaha tersebut juga dapat membantu penunggang motosikal meringankan beban mereka. Turut dianjurkan taklimat ekosistem keusahawanan, semakan senarai hitam, khidmat nasihat dan runding cara pembayaran pembiayaan Mara serta pameran agensi Mara.